Halo, nama saya Brandon dan saya dari kumpulan 7. Hai, nama saya Vignesh. Hai, nama saya Eugene. Hai, nama saya Hamizan. Hai, nama saya Mike Goh. Hai, nama saya Surya. Hai, nama saya Janelle. Hai, nama saya Zenlu. Hai, nama saya Ash. Halo, nama saya Tiran. Topik kumpulan kami untuk tugasan ini adalah seni mempertahankan diri masyarakat Cina yang turut menyumbang kepada 5 objektif tugasan. Pertamanya ialah kami dapat mengetahui cara-cara dan teknik-teknik mempertahankan diri daripada serangan musuh oleh masyarakat Cina. Keduanya, memupuk masyarakat yang berdisiplin melalui seni mempertahankan diri. Ketiganya ialah mendidik para pengamal untuk menanam semangat cinta akan bangsa dan negara. Dan akhirnya keempat, kami dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang asal-usul seni mempertahankan diri bangsa lain. In shin kick or tom toy kick, and then step back and tom toy kick with the other side. Block punch, kick. Seni mempertahankan diri Eagle Claw telah pun diperkenalkan sejak tahun 960 hingga 1279 iaitu pada zaman dinasti Song. Eagle Claw dikenali dengan teknik-tekniknya seperti mencengkam, pengkuncian sendi musuh, serangan titik tekanan dan juga menumbangkan musuh. Yue Fei iaitu General dinasti Song memperkenalkan seni ini tetapi dipercayai diajar oleh Sami Shaolin bernama Zhao Tang. Yue Fei menggunakan teknik ini apabila beliau menyerang tentera-tentera dinasti Jin. Kaedah latihan terbagi berlima, iaitu penglihatan tajam, fikiran tenang dan berwaspada, pergerakan tangan yang pantas, pergerakan kaki yang stabil, dan badan berfleksibel. Terdapat 7 jenis prinsip. Pertama ialah Qingde, yang membolehkan pengguna mengalih kawalan pertarungan. Keduanya ialah Zhougu, yang memisahkan tendon dan kesenangan buruannya patahkan tulang. Ketiga adalah merupakan Qiushi, yang akan hentikan aliran darah jika penggunaannya kuat. Keempat ialah Xiaofeng, iaitu gaya pertahanan yang hentikan dan arahkan serangan untuk elakkan kecederaan. Kelima ialah Tonglu, iaitu cara elakkan serangan matian dengan melompat. Keenam ialah Renglu, yang serangan menekan dan mendorong musuh ke belakang. Akhir sekali, Xungde, yang akan halang serangan tangan musuh dan biar dia terbuka. Terdapat beberapa sami Eagle Claw seperti Liu Qiwen dan Chen Qizheng dari Asia. Sami-sami luar Asia seperti di Amerika Syarikat, iaitu Sham Leong, Li Lau, Ginny Lau dan James Lau Chikin diajar oleh Sami Ng Wai Nung dan Lau Fatman, keturunan Sami Liu Qiwen dari Asia. Di negara Brazil pula, Sami Li Wang Ke dan Chan Kok Wai diajar oleh Sami Lau Fatman dan Chan Zan Wen di Asia. Akhirnya, di United Kingdom, Sami Julian Dale, beliau ialah murid Sami Chen Jun Xin dari negara China. Eagle Claw diajar oleh dua orang iaitu Li Qiwen dan Chen Qizheng dan muridnya memperkenalkan seni ini di luar Asia. It's a very good combination of the physical movement and inner peace and tranquility. Sejarah Tai Chi. Tai Chi berasaskan ajaran Taoism yang menyatakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan dan keperluan untuk hidupan manusia, melibatkan rohaniah dan keharmonian alam sekitar. Tai Chi diperkenalkan kepada dunia ini pada abad ke-16 oleh Chen Wangting. Chen Wangting yang merupakan pengawal kerabat diraja dalam wilayah Wenxiang. Chen Wangting bersara daripada kerjanya dan mula mengajar Taoism kepada orang ramai dan juga melibatkan Tai Chi. Aplikasi moden, hospital dan taman permainan menjadi tempat yang amat popular dengan kelas Tai Chi. Tai Chi dan oleh sebab itu kebanyakan peserta-peserta kelas Tai Chi ialah orang tua sekarang. Tai Chi Chuan dicipta dan mempunyai peranan penting di pertandingan wushu oleh sebab pertandingan Tai Chi yang diadakan. Cara Tai Chi diperkenalkan di Malaysia. Pada tahun 1926, Tai Chi Chuan diperkenalkan di Malaysia oleh peniaga-peniaga yang datang dari negara China. Mara laju pada tahun 1957, banyak guru Tai Chi datang dari negara China untuk menyertai berbagai aktiviti berkaitan dengan Tai Chi. Pergerakan Tai Chi. Apabila anda bermula belajar Tai Chi, penegasan akan diberi untuk memastikan pergerakan anda sentiasa lincah. Secara jumlah terdapat 108 pergerakan di Tai Chi dan setiap pergerakan
dikaitkan dengan senaman bernafas. Seterusnya, pergerakan pusingan sering dilakukan dalam Tai Chi dan kita sering turunkan badan untuk merasai tenaga dari bumi. Kebaikan Tai Chi ialah dapat meningkatkan kebahagiaan minda kita, meningkatkan tenaga dan stamina badan, meningkatkan kualiti tidur, menurunkan kesakitan di tulang dan menurunkan tekanan darah. Kung Fu. Sejarah Shaolin. Shaolin bermula pada 420 hingga 589 Masehi dan adalah seni pertahanan yang pertama. Semasa zaman Sui dan Tang dinasti, Sami Shaolin bermula mencipta seni pertahanan sendiri. Ia bermula apabila Sami dari India bernama Bodhi Hama tiba di Kuil Shaolin di Provinsi Henan. Dia menyebarkan konsep Buddhisme. Dia mengetahui bahawa ramai Sami tidak sihat secara fizikal dan memulakan senaman. Oleh itu, dia mengajar Sami Shaolin tentang seni pertahanan. Teknik Shaolin. Shaolin ada dua jenis teknik, iaitu teknik menggunakan tangan dan menggunakan senjata. Tiga teknik Shaolin menggunakan tangan adalah gaya Arhat, gaya Plum Blossom dan juga gaya Mabuk. 4 teknik Shaolin yang menggunakan senjata adalah apabila mereka menggunakan senjata pedang, lembing, pedang yang lebar dan juga simbat belatan. Arhat dikenali sebagai Lohan Quan dan merupakan sebagai gaya yang paling tua di seni pertahanan Shaolin. Kelarisan Shaolin. Chi Kim Tong adalah seorang pakar seni pertahanan dan dia lahir pada tahun 1920. Semasa zaman Perang Dunia Kedua, dia berperang dan berlawan dengan penceroboh Jepun. Tetapi, askar Jepun telah menakluk China dan dia terpaksa melarikan diri ke Tanah Melayu. Di Malaysia, dia berdiam diri dan bekerja sebagai pakar perubatan Cina. Apabila Chi Kim Tong bersara, dia sebagai pakar seni pertahanan Shaolin Cina bermula untuk mengajar muridnya di Malaysia. Wing Chun, Ip Man. Menurut legenda, Wing Chun diciptakan untuk seorang pengikut Amui yang merupakan seorang wanita. Oleh kerana itu, ia merupakan sistem pertahanan diri yang lembut. Dalam masa moden, Wing Chun sangat popular dalam filem aksi, terutamanya dalam seri Ip Man. Wing Chun merupakan sebuah sistem pertahanan diri yang lembut dan jarak dekat. Ia menggunakan serangan pantas kepada titik lemah badan seperti serangan jari kepada tekak penyerang. Oleh kerana itu, Wing Chun boleh menjimatkan tenaga dan membantu untuk menyerang musuh atau penyerang yang lebih kuat daripada pengamal tersebut. Akibatnya, sistem ini masih berkesan terutamanya sebagai pertahanan diri yang sesuai untuk semua orang. Thanks. Teknik Wing Chun. Wing Chun mempunyai 3 sistem berterusan dari tahap permula kepada pakar. Siu Lam Tao, ia merupakan tahap basic yang mengajarkan pergerakan asas seperti serangan tapak tangan atau bahu. Chim Kyu, tahap ini mengajarkan murid cara mengawalkan jarak antara musuh untuk mendapat kelebihan. Biu Zi, tahap terakhir Wing Chun mengajarkan serangan maut seperti tembakan jari kepada tekak yang boleh mematikan musuh. Keturunan Wing Chun. Wing Chun dicipta oleh ahli opera perahu merah, terutamanya oleh beberapa pengetua iaitu Leong Lan Kui, Leong Yi Te dan Wong Wah Bo. Selepas itu, mereka telah mengajarkan teknik ini kepada Leong Bei yang kemudian menjadi guru Ip Man. Wing Chun telah menjadi terkenal di China pada zaman Ip Man dan diturunkan kepada seluruh dunia. Walau bagaimanapun, banyak sekolah Wing Chun masih dijejak kepada keturunan Ip Man. Bati Chen yang bermaksud 8 kepalan tangan yang melampau adalah teknik seni mempertahankan diri dengan jarak tinggi. Mula-mula disebut Ba Zi Chen yang bermaksud kebingan rik. Ia segera diubah
menjadi Pak Jiquan sebagai gantinya. Menurut catatan sejarah, dokumen pertama Master Pak Jiquan adalah Wu Zong. Inspirasi Pak Jiquan. Teknik Pak Jiquan berpusat pada 8 poster dan 8 gerakan, seperti yang ditunjukkan oleh Pak yang bermaksud 8. Pergerakan ini bertujuan untuk mematahkan pertahanan lawan secara paksa dan menyerang mereka dengan serangan kuat. Angka 8 juga dipahami oleh tokoh segi 8 dalam astrologi Cina. Tetapi banyak pergeraknya mempunyai persamaan dengan seni bela diri Shaolin yang lain, terutama penumbuk luahan. Teknik baji Chen. Pergerakan baji menanjak kekatuan dari pergerakan pinggul yang berpusing sehingga kedudukan kaki kuda yang stabil menjadi pusat tekniknya. Pelajar juga dilatih melakukan serangan yang diletakkan pada ketingkatan 3 badan seperti pukulan siku, lutut, pinggul dan bahu. Kemahiran senjata utama yang diajar dalam baji Chen adalah tombak dan pedang. Seperti yang dinyatakan di atas, terdapat banyak sekolah yang mengajar baji Chen. Namun, guru baji Chen yang pertama direkodkan adalah Wu Zong. Dia menyaka baji Chen di kampung Meng Chun dan masih diamalkan di sekolah Meng Chun. Keturunan lain yang terkenal ialah Wu Tan Baji yang diajar oleh Jian Dangshen kepada Li Shuwen, salah seorang seniman bela diri yang paling dihormati. Baiklah, sudah tiba masanya untuk segmen seterusnya. Teka pergerakan, kami akan menunjukkan klip kepada anda dan anda boleh meneka langkah mana ini. Yang pertama ialah yang seterusnya ialah baiklah, ini ialah video yang terakhir. Anda boleh teka apakah teknik yang dipamerkan di dalam video ini. Terima Terima kasih.